Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya ingin membuat tutorial mengenai pelaporan EPBD dan analisis data. Okay, so di sini ini adalah data studio, di mana data-data dalam data studio ini adalah gabungan daripada drive, daripada kumpulan data dalam Google Drive. Okay, so saya blend data tu dalam bentuk data studio. So untuk cikgu-cikgu yang hendak menggunakan EPBD dan analisis data ni, so apabila cikgu dapat dashboard ni, yang pertama sekali di sini ada pelaporan PBD. Okay, pelaporan PBD ni lengkap lah, dari tahun 1 hingga tahun 6. Okay, so bahagian ni yang cikgu perlu isi. Okay, cikgu perlu isi bahagian pelaporan PBD ni. So bila cikgu klik di sini, dia akan bawa cikgu kepada template pelaporan tahun. Kalau pelaporan tahun 1, dia akan bawa cikgu kepada template pelaporan tahun 1 lah. So sekarang ni saya nak tunjuk bagaimana hendak mengisi template dalam drive ini. Dah dia bawa dalam drive. Okay, so kalau cikgu mengajar satu amanah contoh, okay, so just double click di situ. Kemudian cikgu isi nama selengkapnya. Okey, tuliskan sekolah, alamat, lepas tu pelaporan ni just buat pilihan saja di sini. Okey, akhir tahun ke pertengahan tahun, tarikh, lepas tu nama guru. Okey, ni bagi lengkap lah. Okey, bagi lengkap dengan kelas. Lepas tu bahagian yang ni, bahagian senarai nama ni, guru kelas dalam rekod prestasi murid. Yang ni yang kena lengkapkan dulu. Siapa yang kena lengkapkan? Guru kelas. Guru kelas kena lengkapkan sekali dengan nama rujukan. Okey, sampai ulasan guru kelas ni, guru kelas lah. So lengkapkan dulu. Kemudian jangan tambah baris, jangan remove. Okey, jangan remove. Delete tak apa. Okey, contoh cikgu right click sini, cikgu nak insert. Insert pun tak boleh. Okey, delete pun tak boleh. So jangan ubah daripada penambahan row, tak payah. Lepas tu ikutlah yang ni. Okey, satu. Dan yang di hujung ni, yang bahagian mata pelajaran ni, cikgu-cikgu tak perlu isi. Okay, dia ada formula dekat atas ni. So bahagian ni tak perlu isi. Dia ada formula di mana akan naik secara auto apabila cikgu mengisi bahagian mata pelajaran. Okey, jangan isi. Kalau cikgu isi, cikgu akan delete formula yang menyebabkan data tak valid. Okey, data tak valid. Sebab dari sini dia akan bawa kepada graf pelaporan. Jadi kalau cikgu deletekan formula-formula yang ada, so template ni akan jadi rosak lah. Okey, so jangan delete mana-mana, jangan add row or remove ataupun delete row. Okey. Okey, baik. So bahagian laporan murid ni tak perlu isi. Okey. Sekarang ni yang perlu isi yang mana? Yang pertama adalah rekod prestasi. Cikgu kelas perlu lengkapkan sekolah, alamat, pelaporan apa semua cikgu kelas kena lengkapkan. Lepas tu bilangan sampai ulasan ni cikgu kelas kena lengkapkan. So bahagian dari H sampai habis tu tak perlu sentuh. Okey, tak perlu sentuh.
Okey, begitu juga dengan bahagian laporan murid tak perlu sentuh. Laporan mata pelajaran pun tak perlu sentuh. So, yang mana lagi yang cikgu kena buat? So, sebahagian subjek masing-masing. Sebahagian subjek masing-masing ni, cikgu-cikgu kena bahagian nama hingga jantina ni, yang ni tak perlu isi. Okey, ada formula di sini, jangan delete. Okey, jangan delete. Apa yang cikgu mata pelajaran perlu buat adalah tulis nama cikgu, tuliskan kelas mana cikgu mengajar. Okey, kemudian bahagian nama hingga jantina ni tak perlu isi. Dia akan naik secara auto apabila cikgu kelas dah lengkapkan di bahagian rekod prestasi. Okey, apa yang cikgu perlu lengkapkan hanyalah bahagian TP ni. Okey, bahagian TP. So, macam mana cikgu nak tahu tempat tu ada formula ke tak? Cara dia adalah bila cikgu klik, dia tak ada sama dengan kat ujung ni. Okey, kalau ni dia ada sama dengan kan, so ada formula dan warna dia pun lain. Kalau yang ni memang dia yang asal yang kita tulis. So, guru mata pelajaran perlu isi bahagian ni saja, lengkapkan sampai hujung dengan TP keseluruhan sekali. Kalau cikgu tak isi TP keseluruhan ni, sama juga, dia tak akan naik data dekat rekod prestasi 1. Dan yang penting sekali, dia tak akan kira kita punya graf pelaporan. So, kena lengkapkan. Walaupun cikgu pertengahan tahun, cikgu tak boleh habiskan lagi ni. Kemahiran mendengar, kemahiran membaca cikgu boleh buat, tapi kemahiran menulis contoh, okey, tak ada, tak apa. Tapi keseluruhan cikgu kena letak TP. Okey, harap cikgu jelas yang tu. Begitu juga dengan bahasa Inggeris, matematik dan semua mata pelajaran yang lain. Okey, so saya dah, untuk sekolah-sekolah yang tempah dengan saya ni, saya dah hidekan mata pelajaran yang tak penting. Okey, so kalau cikgu rasa cikgu nak adakan semula, cikgu kena pergi sini. Cuma untuk sistem ni, cikgu kalau cikgu tambah mata pelajaran, dia tak akan detect dalam cikgu punya analisis nanti yang secara online. So, apabila online ni, dia tak boleh lah suka-suka hati nak tambah sheet, suka-suka hati nak tambah row. So, kalau cikgu ada nak buat penambahan ke apa, cikgu kena berhubung dengan saya. Okey, itu mengenai macam mana cikgu buat pengisian template. Baik. So, bila dah selesai cikgu buat pertengahan tahun, okey, selesai cikgu buat pertengahan tahun, nanti cikgu, kalau cikgu nak print, cikgu boleh pergi dekat laporan murid. Laporan mata pelajaran saya tak setting. Okey, saya tak setting untuk letakkan scroll drop down nama tu saya tak letak. So, untuk laporan murid sahaja yang saya letakkan drop down nama. So, macam mana cikgu nak buat adalah ini adalah drop down nama yang saya dah letak. Cikgu, bila cikgu nak print, okey, bila cikgu nak print, cikgu pergi print secara online. Cikgu boleh pergi file, cikgu boleh pergi print. Okey, so di sini cikgu kena setting printer. Okey, macam mana nak setting printer? So, yang pertama sekali, okey, so saya cancel dulu. Kalau cikgu nak setting printer, pastikan cikgu highlight kat ujung ni. Sebab kalau highlight ke sini, dia akan kacau dengan image ni kan. So, cikgu highlight kat sini, cikgu bawakan turun sampai kat mana yang cikgu nak print. Okey, itu yang pertama. Kemudian cikgu pergi print. Okey, kemudian cikgu pergi dekat current sheet ni. Cikgu pilih ni, selected cells. Okey, kemudian cikgu pilih size. Okey, so biasanya A4 lah. Kemudian cikgu ambil portrait. Lepas tu cikgu pilih custom number ni. Cikgu pilih cikgu pilih kalau ada yang tak boleh lah ni kan. Ni kita pilih dulu. Okey, kita pilih ni.
Okey, so tak penuh view dia, tak penuh, kita nak bagi besar. So kita pilih yang ni, kita ambil custom number. Okey, ambil custom number, so dia akan keluar ni. Ni dia akan keluar yang tanda macam ni kan. Okey, so di sini cikgu boleh pilih custom number lah. Okey, silap ni. Okey, sekejap. Di sini cikgu pilih normal, landscape, margin, custom number. Okey, so di sini cikgu pilih fit to page lah, boleh lah. Okey, so dia tak jadi ni, dia tak jadi elok. Kita kena fit to height, fit to yang ni. Okay, bila ni sebab kita kena try and error lah. Kita kena try and error lah. So yang ni dia akan bagi 2 muka surat. So kalau cikgu rasa cikgu nak buat 1 muka surat, cikgu kena try setting bahagian ni. Okey, bawa naik ke atas, ni bawa ke tepi sikit, ni pun bawa ke tepi sikit. Okey, tengok dia boleh tak muat. Okey, bila nampak macam ni, macam dia tak boleh muat 1 muka surat kan. Dia akan jadi 2 juga. Okey, so kalau cikgu nak jadikan dia 1 muka surat, cikgu pergi cancel balik ni. Okey, cikgu kena kecilkan lah. Okey, kecilkan yang kolom ni ke, ikutlah macam mana cikgu nak kecilkan font ke. Okey, tapi saya rasa kalau untuk saya, bagi cadangan saya, tak apalah kalau dia jadi 2 muka surat pun tak ada masalah, janji waris boleh baca. Kalau ikut saya lah. Tapi kalau cikgu rasa cikgu nak buat bagi kecil, bagi jadi 1 muka surat, cikgu boleh kecilkan lah dia punya ni font size tu. Okey, sebab yang ni tak ada isi, so nanti dia takkan tak nampak lah. Kalau dah ada isi nanti baru kita boleh nampak. Okey, so first highlight, lepas tu print, lepas tu pergi current ni, pergi ambil selected cell, lepas tu pilih A4, kemudian yang ni jadi landscape, yang ni kita ambil fit to width, lepas tu yang ni kita custom number. Okey, dia dah memang custom number situ. Lepas tu kita gerakkan yang ni. Okey, ni pun gerak ke atas sikit sebab kita tak mahu dia makan ruang. Tetap juga jadi 2 muka surat. Okey, bila dah setting printer, tekan next lah. Okey, tekan next. Nanti dia akan keluar macam ni. Okey, lepas tu bolehlah print. Okey, yang ni step dia ni lambat sikit, kita kena tunggulah. Okey, sama ada nak save as PDF ataupun nak print terus, itu terpulang. Okey, itu terpulang. So yang ni pun bergantung kepada kelajuan internet. Okey, kalau nak lagi selamat, download je lah. Okey, kita download terus. Okey, kalau download, so kita pergi file, kita download, ambil Microsoft Excel, dia akan jadi seperti ini juga. Okey, dia akan jadi seperti itu juga. Cikgu setting printer macam biasa. Okey, okey, yang ni boleh print online, yang ni boleh download dan print ni. Okey, selesai. Saya harap cikgu jelas dengan penerangan tu.
Okey, bila dah selesai cikgu isi, tibalah dah print semua, dah bagi kat waris apa semua. Lepas tu pelaporan pertengahan tahun pun dah selesai. Tibalah masanya untuk pelaporan akhir tahun. So, apa yang cikgu perlu buat dalam sistem ni? Okey, yang pertama sekali cikgu pergi dekat drive cikgu. Okay, dekat sini memang tak boleh nak tadbir urus lah. So kena pergi dekat drive cikgu. Dan di situ saya dah buat satu folder EPBD. Dekat EPBD ni semua dah ada. Jadi bahagian mana yang cikgu nak kena make a copy. Bahagian yang ni cikgu kena make a copy. So double ni, okey. Yang ni cikgu klik di sini satu, lepas tu cikgu tekan shift, jangan lepas, ataupun control pun sama juga boleh. Tu cikgu bawa buat pilihan untuk kedua-dua ni. Okey, kemudian cikgu boleh right click, kemudian cikgu boleh make a copy. Okey. So, yang make a copy tadi tu, okey, cikgu make a copy. So, cikgu buat new folder. Cikgu boleh buat dalam ni ataupun cikgu boleh buat di luar dari tu. Okey, tapi saya cadangkan buat di luar lah. Okey, contoh macam ni kan, cikgu buat sini. Folder pertengahan. Contoh. Okey. So, cikgu pergi sini. Cikgu ambil yang copy ni. Okey. Ini untuk keputusan pertengahan tahun cikgu kopikan. Lepas tu, cikgu tekan shift ataupun control. Okey. Cikgu bawa dua-dua ni. Lepas tu cikgu right click. Cikgu move to. Okey, move to. Lepas tu pergi dekat pertengahan back sampai nampak ni pertengahan folder pertengahan tahun, cikgu move. Okey. So yang ada sistem yang ada ni dah buat pengisian, nanti cikgu boleh delete. Cikgu boleh delete dalam ni sebab cikgu dah make a copy. Okey, so nanti harap cikgu faham. So semua bahagian ni nanti cikgu akan make a copy dan simpan dalam satu tempat. Okey, so cikgu simpan dalam satu tempat. So cikgu tak akan kacau sistem. So bahagian ni pun cikgu boleh make a copy. Okey, so yang cikgu nak save nanti adalah make a copy. Sistem jangan kacau. Okey, yang ada nama yang original macam ni, kalau dia ada copy kat depan, yang tu cikgu boleh move. Tapi kalau tak ada macam ni, ini adalah sistem, jangan kacau. So yang ni pun cikgu boleh right click, cikgu boleh make a copy, nanti cikgu move terus ke pertengahan tahun. Jadi senang nak cari bahan tu nanti. Okey. So ini saya delete, bukan saya punya. Okey. So macam tu lah sistem tu, dia akan beroperasi seperti biasa. Janji cikgu make a copy setiap kali pertengahan dan akhir tahun. Kemudian bolehlah clear sistem tu. Okey. Baik, kemudian dah settle yang tu. Okey, lepas tu selesai yang tu, cikgu boleh isi dari sini. Lepas tu bila cikgu dah isi, cikgu bolehlah buat pemantauan ni. Maksudnya cikgu boleh cikgu bolehlah pilih nama cikgu siapa-siapa. Nanti dia akan auto naik dalam ni. Okey, dia akan auto naik dalam ni. So cikgu bolehlah buat pilih, cikgu boleh check lah kelas mana yang belum buat pengisian lagi pelaporan. Okey, macam tu lah. Kemudian cikgu boleh ini untuk guru mata pelajaran dan guru kelas. Bahagian lain ni tak perlu isi. Analisis dia akan naik secara auto dengan pengisian template pelaporan mengikut syarat-syarat yang telah saya nyatakan tadi.
So bahagian analisis ni semua dia akan naik secara auto. Okey, auto apabila cikgu dah isi template pelaporan. So yang ni tak perlu isi. Okey, dia akan ikut pada pengisian cikgu. Bila cikgu delete nanti, dia akan delete jugalah benda tu. Okey, so bahagian surat dan pekeliling juga saya sediakan lengkap. Kalau ada lagi pekeliling baru, cikgu boleh ambil dari BPK, cikgu boleh masukkan dalam ni mengenai PBD lah semua. Okey, so itu cikgu punya pekeliling. Kemudian slip laporan untuk waris. So untuk cikgu kelas, cikgu boleh klik bahagian slip laporan, kongsikan bahagian ni. So cikgu boleh right click sini, cikgu right click, cikgu kopikan link ni, lepas tu cikgu pergilah dekat WhatsApp waris ke ataupun Telegram waris ke, cikgu pastekan laman ni. Jangan copy di bahagian yang ni. Okey, sebab kalau cikgu bagi yang ni, nanti semua waris boleh tengok semua data-data pelaporan. Okey, so cikgu kena klik bahagian slip, copy link di bahagian slip untuk hantar kepada waris. Okey, so apa yang waris kena buat adalah dia kena buat laporan pemantauan semakan dulu. Dia kena isi ni sebab kita nak tengok berapa orang waris yang masuk untuk buat semakan. Sebab kita nak benda ni waris terlibat. Okey, waris terlibat untuk buat semakan secara online. Jadi evidence kita adalah data yang form tadi itulah. Okey, so waris boleh klik pada keputusan anak dia darjah berapa tadi tu. Lepas tu waris akan isi nombor kad pengenalan. Okey, so sebab saya tak ada nombor kad pengenalan murid, saya akan isi test running data sajalah. So okey, so dia akan keluarlah data-data tu. Okey, sama seperti yang apa tu, template pelaporan yang under BPK itulah. Cuma bila waris nak print, view dia jadi macam ni lah, dia jadi kecil sebab dia banyak kan. So apapun, kalau hanya untuk melihat keputusan bolehlah. Tapi kalau nak yang PDF yang print tu, sebenarnya waris pun boleh print dari sini, tapi dia jadi view dia kecil. Okey, jadi bolehlah cikgu bagi kepada waris yang kita print daripada template pelaporan asal. Okey, so ke depan. Lepas tu dia nak semak untuk tahap 2, nak dia dah tahap 2, dia boleh buat semakan di sini, dia akan buat. Okey, so yang itulah selengkapnya mengenai ePBD yang saya hasilkan. Semuanya ni boleh diakses secara online menggunakan laptop, PC ataupun telefon Android. Yang penting ada internet lah. Kalau tak ada internet memang dia tak akan jadilah. Dan satu lagi, bila satu sistem online ni, bila kita buat pengisian, biasalah dia akan delay dalam 5 minit. Biasa bergantung kepada internet. Kalau kita isi pelaporan, jangan panik. Kadang-kadang dia lambat up. Okey, dia lambat naik data. Itu normal. Tapi kalau lebih daripada 5 minit, yang tu mungkin ada masalah kepada template ataupun internet tak ada lah. Okey. So saya harap cikgu jelas dengan penerangan saya. So selamat ber-ePBD. Kalau sebelum ni offline, sekarang ni sambil baring di rumah pun boleh isi keputusan PBD murid-murid masing-masing. Okey, yang tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.